Menarik tuan-tuan. Ada satu kenyataan daripada Pak Menteri Dalam Negeri. Okay, saya dah cerita tu. Saya buat cerita tentang 1.2 juta penduduk China tinggal di Malaysia. Ni bukan benda ni, bukan setakat disebarkan oleh orang-orang kita. Adik saya sendiri pun tanya, bang apa cerita ni bang? Kerajaan Madani ni membiarkan 1.2 juta penduduk apa orang kata warga Cina, warga asing tinggal di Malaysia. Lebih 1.2 juta penduduk warga asing tidak keluar dari Malaysia. Kata ni lah, kata warga kan. Now, kata mereka. Jadi inilah kerajaan, kata ni kerajaan tak guna, bla. Rupanya bila saya cek berita itu tuan-tuan, berita itu keluar bila tuan-tuan? 1.2 juta tidak keluar daripada Malaysia ni. Berita itu keluar pada Julai. Julai bila? Julai 2022. Julai 2022, siapa Menteri KDN? Ketua Pembangkang sekarang, Hamzah Zainuddin, Larut. Bukan zaman Madani. Lebih 1.2 juta warga Cina tidak keluar daripada Malaysia. Berita ini saya boleh tunjukkan dalam berita harian, tuan-tuan boleh Google sendiri. 1.2 juta warga pada Julai 2022. Bermakna kita bukan pada zaman sekarang ini. 1.2 juta itu tidak keluar dari Malaysia. Kemudian, Menteri KDN menjelaskan secara terperinci, dia kata, bahawa 1.2 juta warga Cina yang tak keluar daripada Malaysia itu bukan 1.2 juta sebenarnya. Kalau kita tengok dekat Facebook saya letak sejumlah terperinci. pelancong Cina masuk kemudian overstay dan segala macam. Hari ini saya nak jelaskan. Dari mana datang 1.2 juta ni? Ketika Larut menjadi Menteri Dalam Negeri, dia menjawab satu soalan daripada Tasik Gelugor pada waktu itu. Dia sebut, soalan itu menyebut tentang 1.2 juta. Maka masuk answer lah. Itulah bermulanya. Itu maksudnya soalan 1.2 juta tu bukan bermula sekarang ini tuan-tuan. Sebelum ini Tasik Gelugor tanya dengan Larut pada waktu itu sebab Menteri KDN. Pada satu kenyataan media menyebut, Larut pada satu kenyataan media menyebut 26 Ogos 2022 jumlah itu tidak betul. Menteri KDN pada waktu itu Larut Hamzah Zainuddin kata jumlah itu tidak betul. 1.2 juta tu tak betul. Tiba-tiba zaman sekarang ni bangkit balik cerita tu. Cerita yang tahun masa Larut dan juga masa apa orang kata Muhyiddin Yassin Paguh pada masa itu menjadi Menteri KDN, tiba-tiba muncul balik sekarang ini. Dibangkitkan balik. Larut bukan saya. Ketua Pembangkang kata 1.2 juta tu tak betul. Saya kata 22 bulan Ogos 2022 Kementerian Dalam Negeri, ini dia. Jumlah itu tidak betul, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bukan dia saja. Sebelum itu pun bangkit. Dan Paguh pun buat kenyataan yang sama. Duduk situ dulu. Nah, kemudian ada penjelasan daripada Ketua Pengarah Immigration pada waktu itu. Penjelasan. Jumlahnya dia kata cuma 8,000. Dia ada sebutlah di sini. Baik, saya nak jelaskan. Kota Baru banyak tanya berkenaan dengan... Ini soalan biasanya daripada Kota Baru. Dia tak tahu itu sebenarnya tembak kawan dia sendiri. Larut tu Ketua Pembangkang, tu Ketua Pembangkang dia sendiri. Kita dengar. Dengan berapa yang masuk dan tak keluar. Saya nak jelaskan. Ketibaan daripada 1 Januari 2018 hingga 30 November pelancong dari Republik Rakyat China. 8,491,653. Itu yang masuk. Baik, pelepasan keluar 8,012,294. Itu yang Apa keluar. perbezaannya? 479,359. 400 lebih ribu. Tak, maksudnya masih ada dalam negara kita. Tapi 400 ribu tu apa tuan-tuan? Mari kita zoom in angka ini. Di kalangan 479,359 ada pemegang PAS jangka panjang yang aktif. Pemegang PAS jangka panjang aktif. Maksudnya dia stay itu kerana memang dia boleh stay. Okey, sebab dia ada PAS jangka panjang. Dia masuk pegang PAS jangka panjang. Dia tak keluar lah. Jumlahnya 129,005 orang. Baik, dia juga ada berada di depo tahanan imigresen yang kita dah tangkap. Dia ada kesalahan akta imigresen atau pasport sejumlah itu. Yang kita usir 5,359 kerana kesalahan di bawah akta tertentu. Telah dikeluarkan PAS khas. PAS khas maksudnya dia masuk 30 hari visa free. Dia tak keluar hari 31, tapi dia dah dapat permohonan PAS khas. Mengikut undang-undang yang ada sekarang. Seorang yang masuk ini, dia masih boleh memohon PAS khas. Ini peraturan yang sama. Paguh pun kekal yang sama. Larut kekal sama. Sekarang pun saya kekal yang sama.
Jumlah 141,783. Jadi, PAS lawatan sosial yang belum keluar 84,817 daripada sejumlah 8,491,653. Tindakan kita satu, iaitu senarai hitam. Boleh. Okay. Jadi, kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana Ketua Pembangkang pun kata tak betul. Okay. Kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana Ketua Pembangkang betul. Tetapi itu modal mereka, tuan-tuan. Itu modal dia orang sekarang ni. 1.2 juta ni kerajaan Madani ni lah nak bawa orang rakyat Cina datang negara kita. 1.2 juta. 1.2 juta. 1.2 juta ni bukan datang daripada kerajaan sekarang. Daripada kerajaan sebelum ni. Malah Hamzah Zainuddin sendiri mengatakan 1.2 juta itu tidak betul. Jadi kalau tidak betul, persoalan utama dia mana datang 1.2 juta. Itu saya kata tadi. Perkara ini sebenarnya kalau diikutkan ditimbulkan oleh pembangkang. Kita lah pada waktu itu. Kita persoalkan kerajaan pada waktu itu. Tetapi yang bestnya, bangangnya pembangkang ni tuan-tuan. Dia lupa tengok tarikh 1.2 juta tu kat mana statement tu. Statement tu tahun 2022 masa dia orang memerintah. So dia ambil statement tu, dia duk share 1.2 juta, 1.2 juta. Dia lupa bahawa yang kat bawah tahun 2022 pada zaman dia memerintah, kita persoalkan kerajaan dia. Bukan kerajaan sekarang ini. Tetapi berjuta orang warga China telah menjadi warga negara Malaysia. Ni dijawab oleh Menteri KDN. Daripada tahun 2016 sehingga 2024, warga China yang menjadi warga Malaysia hanya kira-kira 100 lebih orang. Daripada zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, masuk ke zaman Mahathir Mohamad, masuk ke zaman Muhyiddin Yassin, masuk ke zaman Ismail Sabri, masuk ke zaman Anwar Ibrahim, 100 lebih orang sahaja warga China yang dapat anugerah kewarganegaraan Malaysia, tuan-tuan. Ini dijawab oleh Menteri KDN di dalam secara berhandset, di dalam parlimen, dan dia dihandsetkan. Ini Menteri KDN jawab, korang tak percaya terpulang pada korang lah. Kan terpulang kepada korang, korang percaya atau tidak. Tapi saya nak beritahu satu perkara, tuan-tuan. Modal lah, modal. Dia orang tak ada modal nak dimain. Dia orang tak tahu nak main macam mana. Dia orang tak tahu nak kenakan macam mana. Dia orang tak tahu nak putar macam mana. So akhirnya mereka mainlah isu yang kita dulu bangkitkan. Dia bawa balik isu tu pada masa sekarang. Dia macam cerita liwat lah, tuan-tuan. Minta maaf saya kata, liwat tu, cerita liwat, cerita DAP, komunis dan sebagainya. Cerita itu dibawa oleh UMNO Barisan Nasional zaman dahulu. Kerana PAS ni tak ada modal. PAS ni tak ada modal. Bersatu tak ada modal. Dia ulang balik cerita yang UMNO bawa. Padahal zaman dahulu, zaman di mana Barisan Nasional dan UMNO bawa cerita itu, pada waktu itu, PAS lah yang beria-ia membela Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mengatakan bahawa liwat itu tidak berlaku. Malah Hadi Awang telah mengeluarkan satu buku dinamakan Qazaf, menuduh seseorang yang suci tanpa membawa empas saksi. Hukumnya qazaf, berdosa besar, persaksian dia tidak terima dan dia adalah seorang yang fasik selama-lamanya. Maksudnya kalau fasik ni tuan-tuan, kalau dia bapa kepada anak perempuan, saksi, dia tidak boleh menjadi saksi anaknya menikah kepada, maksudnya tak boleh jadi saksi lah. Dia tak boleh mewalikan anak dia. Kalau adat yang menikah, dia jadi wali pernikahan anak itu dia sah dan boleh dianggap sebagai zina. Itu implikasi fasik ni tuan-tuan. Jangan buat main. Dan qazaf ni adalah salah satu hukum hudud. Pelik ya tuan-tuan. Mereka memperjuangkan hukum hudud. Bercakap tentang Islam. Islam ini, ulama itu, Al-Quran ini. Tetapi bila bab ini, dia orang tak kisah. Kerana apa tuan-tuan? Macam saya katalah. Bukan sebenarnya Al-Quran, As-Sunnah itu yang memandu mereka. Tetapi mereka yang memandu Al-Quran dan As-Sunnah. Bila mana mereka rasa kita kena bersama dengan DAP, keluar tahaluf siasi, keluar dalil. Bila mana tak ada kerjasama dengan DAP, keluarlah cerita kafir harbi, keluarlah cerita komunis, keluarlah, biasalah. Sebab politik PAS ni tuan-tuan, bukan politik matang. Mereka bukan membawa politik matang. Tetapi saya nampak mereka membawa banyak kepada politik-politik kebencian. Politik-politik yang membawa kepada perpecahan, kehancuran. Tuan-tuan nak sokong PAS ke, bersatu ke sebagainya, sokonglah. Tapi sokong mereka atas dasar mereka boleh memerintah. Soalan saya, kalau PAS memerintah, tuan-tuan rasa dia orang layak ke memerintah?
Tuan-tuan rasa PAS ni layak ke jadi kerajaan sekarang ni tuan-tuan? Siapa di kalangan orang PAS yang boleh bercakap soal ekonomi, membangunkan balik ekonomi, menarik pelabur luar, membawa pelabur luar dalam negara kita, memajukan ekonomi kita, berfikir semisal Datuk Seri Anwar Ibrahim, semisal Rafizi Ramli, semisal Johari Ghani, semisal pimpinan-pimpinan kita yang lain? Siapa tuan-tuan? Tak ada. Kita ambil cerita SG4. Empat negeri PAS, negeri yang gagal. Saya bercakap dengan Datuk Supardi tu kan, berkenaan dengan air, berkenaan dengan ekonomi. Ni Menteri Polis keluarkan kenyataan masalah sosial di Kelantan. Tadi saya ada satu kenyataan daripada Polis Kelantan kan. Kita tak dapat mengawal ramai pemuda-pemuda Kelantan pergi ke seberang, ke Golok untuk pergi ke pub sampai dia orang ada shift. Shift ni nak masuk pub ni. Sebab kat Kelantan tak dapat, so dia pergi ke Golok tu, ke kawasan, bukan Golok lah, ke kawasan Thailand lah, untuk dia orang nak pergi pub. Bukan setakat hujung minggu tuan-tuan, hari biasa pun dia orang pergi. Baru-baru ni kan ada yang kena tangkap disebabkan mengedar tu kan. Itu pun orang Kelantan juga. Bukan kita kata orang Kelantan ni jahat tuan-tuan. Tetapi kita nak beritahu bahawa sebenarnya sesiapa pun pemerintah, dia tak boleh claim, oh kita telah membawa Islam, negeri kita dah jadi baik. Tak. Manusia tetap manusia. Sebenarnya buat imam dia PAS ke, buat imam dia amanah ke, PKR ke, UMNO ke dan sebagainya, tugas dan tanggungjawab kita memastikan mendidik masyarakat kita. Kita tak boleh claim hanya kerana kita dah perkenalkan banyak sekolah agama, banyak masjid, maka tugas kita telah selesai. Kita dah tutup dah pusat judi, maka tugas kita telah selesai. Belum. Tuan-tuan, tutup pusat judi, dia orang berjudi kat mana? Tu kat seberang tu. Tu kat seberang tu dia orang berjudi. Jangan tak tahu. Sebab itu Kelantan. Kalau tak kat seberang pun ni online ni. Ni, kau punya handphone ni. Sebab itu dekat Kelantan, judi online tertinggi kat mana tuan-tuan? Kota Baru. Kelantan. Jadi di situlah tuan-tuan, kita nak kena faham satu perkara. Hanya kerana PAS memerintah, belum tentu akan selesai masalah rakyat. Belum tentu akan selesai masalah rakyat. Dia tidak ada istilah miracle. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim memerintah, confirm lepas ini negara akan jadi, rakyat akan jadi lebih baik. Tak, manusia adalah manusia. Akan ada orang baik, akan ada orang jahat. So, tugas dan tanggungjawab kita memberi pendidikan, membantu kerajaan, menyebarkan benda yang baik. Benda yang tak elok, kita sekat dan sebagainya. Itu yang penting. Sebab itu saya kata, kita pertahankan PMX ini, pastikan beliau menjadi Perdana Menteri untuk penggal kedua. Sebab reformasi ini tak cukup satu penggal, tuan-tuan. InsyaAllah. Kita tengok kat Selangor bagaimana Selangor telah maju. Negeri Sembilan dah maju dah tuan-tuan. Pulau Pinang dah maju. Saya sebut Pakatan Harapan punya negeri sebab itu negeri-negeri saya. Kan? Dan saya percaya ditadbir dengan baik, ditata kelola dengan baik. Saya baru dapat berita 10 negara uh, 10 negara paling selamat di 2024 2024. Malaysia menduduki tangga ke-10. Malaysia menduduki tangga ke-10. Right. Malaysia telah menduduki tangga ke-10 sebagai negeri paling selamat di dunia, the safest country in the world, berdasarkan catatan ataupun orang kata berdasarkan statistik yang dibuat oleh World Population Review. Safest country in the world 2024, naik 9 anak tangga. Tahun lepas 2023 kita menduduki tangga ke-13 dan pada tahun 2016 kita menduduki tangga ke-60 lebih, kalau tak silap saya. And we have now become the safest countries in the world. That's that tuan-tuan. Itu saja. Terima kasih, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Dan terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Tak ada ending. Tak ada. Okey, insyaAllah kopi LTL kita akan lancarkan bagi menyambut seruan daripada kerajaan kurangkan gula. Sebab itu polisi kita ataupun kita punya tengok Lina, kita punya moto kita kurangkan gulanya tetapi kita tidak kurangkan manisnya. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat istirahat. Yang penting lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.